Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini kita sambung surah Az-Zukhruf, iaitu surah Hamim yang keempat. Ghafir, Fussilat, Asyura dan Az-Zukhruf. Surah Hamim yang keempat, muka surat 490, juzuk yang ke-25. InsyaAllah semoga Allah beri kefahaman kepada kita serta beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Surah Az-Zukhruf, tema dia ialah syirik dalam memohon syafaat. Itu tema dia. Allah suruh memohon syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia dipesong oleh syaitan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon syafaat kepada makhluk-makhluk yang rapat dengan Allah yang lain, seperti dengan roh-roh nabi dan juga dengan roh-roh wali. Situ dia. Allah suruh minta dengan dia syafaat, tapi dipesong oleh syaitan supaya mohon dengan nabi dan wali. Seumpama dengan kisah Nabi Allah Adam lah. Allah suruh, wahai Adam, jangan kamu dekati pokok atau makan buah dari pokok ini. Syaitan datang bisik, wahai Adam, hendaklah kau makan buah dan pokok ini. Pokok dan buah pokok ini. Kenapa? Kerana kalau kamu makan, sebenarnya kamu akan menjadi penduduk kekal dalam syurga. Isu yang sama. Maknanya syaitan ini pusing. Dia pusing cerita. Allah larang, itu yang dia suruh. Maka kita dipandang indah oleh syaitan bila kita jauh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini tema surah Az-Zukhruf. Dan punca syaitan yang boleh membisikkan dakwa dia pada ayat yang kita baca lah. Semalam tak baca semalam. Pasal Tuan hari tak ada, kita baca semalam. Dakwa surah Az-Zukhruf pada ayat 86. Apa dia? Buka muka surat 495 ayat yang ke-86. Itu dakwa dia, tema dia pada ayat yang ke-86. Wala yamlikul lazina yad'una min dunihi syafa'ah, dan tidak memiliki orang-orang yang mereka sembah. Tengok Allah kata ni, dan tidak memiliki orang-orang yang mereka minta tolong, dan tidak memiliki orang-orang yang mereka bergantung harap. Siapa dia? Mungkin nabi-nabi dan wali-wali tadi. Mereka sembah, mereka tolong. Min dunihi syafa'ah, selain Allah, iaitu boleh bagi syafaat, tidak ada seorang pun. Illa, kecuali siapa yang dapat syafaat, minta syafaat dengan Allah, kerana illa man syahida bil haqq, hanya orang-orang yang bersaksi dengan hak, yakni orang yang mati dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamu, dan mereka mengetahui perkara-perkara tersebut. Itu yang nak dibincang. Maka Allah kata syafaat tidak ada kecuali syafaat bil izni. Syafaat hanya minta dengan Allah saja, baru Allah makbulkan, iaitu dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta dengan selain Allah, mereka telah mensyirikkan Allah. Kenapa sebahagian besar manusia memohon dengan nabi, memohon dengan syafaat? Ini isunya. Kenapa timbul kebanyakan manusia melakukan kesyirikan dengan Allah suruh minta dengan dia syafaat, tiba-tiba dia pergi minta dengan nabi dan wali. Kenapa? Punca dia
syaitan yang membisikkan, syaitan yang memandang indah. Memandang indah dengan memohon kepada kononnya Nabi boleh bagi syafaat, wali-wali boleh bagi syafaat. Memang betul Nabi yang bagi syafaat. Kenapa Nabi bagi? Nabi bagi atas titahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jasa besar sangat Nabi mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak memuliakan Nabi, tolong bagi syafaat kepada separuh daripada hamba-hambanya yang Allah perkenankan tersebut. Tapi orang tersebut man syahida bil haqq, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang wali pun ada bagi. Pasal apa? Pasal memuliakan dia, Allah memuliakan dia, dia tu akan bagi. Tapi senarai nama memang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan cek dia tak syirik, dia layak bagi syafaat. Kenapa orang ini memohon syafaat dengan Nabi atau wali? Kenapa? Kerana dibisikkan oleh syaitan. Itu punca dia. Punca manusia ini buat jahat, punca manusia ini buat bid'ah, punca manusia ini buat khurafat. Kenapa? Syaitan yang membisik dengan dia. Dalil. Dalil dia ada pada ayat yang 36 dalil dia. Ayat 36 surah Zukhruf juga. Kenapa syaitan membisikkan? Kerana orang tadi bela syaitan duduk dengan dia. Itu punca dia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang yang tak nak mengaji, mengambil ibrah daripada Al-Quran, orang yang tak nak memahami Al-Quran, maka orang tersebut Allah hukum dia dengan letak syaitan menjadi teman setia dia. Qarin ini teman setia dia. Teman setia inilah teman yang tidak boleh berpisah-pisah lagi. Malah mengaji Quran, maka qarin duduk bersama dengan dia, menjadi teman setia dia. Dan orang tadi akan dengar bisikan syaitan, manis, lembut, mendayu-dayu syaitan membisikkan, maka manusia akan tergoda. Allah suruh minta dengan dia, syaitan bisikan minta dengan Nabi dan wali tadi. Itu punca dia. Maka tugas syaitan membisikkan benda-benda yang indah-indah tadi. Wa annahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini punca dia. Punca dia orang tadi hidup bersama-sama dengan syaitan. Syaitan menjadi teman setia dia. Kenapa? Kerana menjauhi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara. Kenapa pula orang tadi malas mengaji Quran? Kenapa orang tadi malas bertadabbur Al-Quran? Allah jawab lagi. Punca dia kerana ada ayat pada 29. Semua tiga-tiga dakwa semua ayat 29. Surah Zukhruf ni tiga ni ya. Punca dia ayat 29. Kenapa orang tu malah mengaji Quran? Kenapa orang tu rasa dia dah ada ilmu tinggi dah? Kenapa orang tu dia tak nak bertadabbur, dia baca saja? Kenapa orang tu tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan peringatan hari-hari dia? Kenapa? Allah kata bal matta'tu haula'i wa aba'ahum. Itu punca dia. Kebanyakan mereka tak nak mengaji Quran. Kebanyakan mereka tak nak menjadi ahli tauhid. Kenapa? Pasal Allah telah bagi kesenangan atas dunia dengan dia. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum. Allah telah bagi kemewahan. Matta'tu, bagi kemewahan dunia yang sikit, tapi mereka merasakan banyak sangat. Bila jadi kemewahan yang Allah bagi ini, mereka seronok dengan hidup di dunia, tak peduli dengan benda lain dah, hanya leka dengan dunia. Jadi bila meleka dengan dunia, macam orang Arab dahulu, dia leka dengan dunia dan dia rasa cukup dah, Allah tak marah dengan dia. Dia kata kalau Allah marah dengan kami, orang Mekah ini, pasti kami ini tidak dibagi kemewahan. Sedangkan setiap tahun orang datang ke Mekah buat haji, kami bagi makanan dia, kami sediakan tempat tinggal dengan dia, kami buat berbagai-bagai amalan untuk mengerjakan haji. Dan kami mewah, dan kami pergi ke mana-mana di kalangan Arab tersebut, tidak ada orang halang kami, orang memulia kami. Ini PA orang Arab. Jadi orang Arab rasa Allah bagi kemewahan dengan dia, bagi kemakmuran dengan dia, bagi keamanan dengan dia. Dia kata Allah suka, Allah redha dengan dia. Pasal dia sibuk dengan dunia, pasal kemewahan. Dia kata dah cukup dah segala dunia ini. Dia boleh buat amal semua. Dia boleh buat amal, dia buat baik itu, dia buat baik ini, dia boleh buat Mekah haji semua sekali. Dia cukup. Sedangkan Allah bagi tadi adalah ujian. Hatta ja'ahumul haqq, sehingga datang kepada mereka
wa rasulun mubin, datang Nabi Muhammad bawa Al-Quran tegur kesalahan-kesalahan mereka ini. Sebelum itu mereka selesa dengan keadaan-keadaan dunia mereka, sebab itu mereka tidak nak belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 dalil, 3 dakwa dalam Al-Quran yang menyebabkan kenapa manusia itu buat perkara-perkara bid'ah, buat perkara-perkara syirik, hasil daripada bisikan syaitan. Kenapa syaitan membisik? Kerana syaitan menjadi kawan setia dia. Kenapa syaitan menjadi teman setia dia? Kerana mereka malah mengaji Quran. Allah hukum letak syaitan jadi kawan setia. Kenapa mereka malas mengaji Quran? Kerana mereka sibuk dengan kerja-kerja dunia. Mereka digembirakan dengan persoalan sibuk dunia, maka mereka tidak ada masa nak duduk dan dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia punya yang semalam, dia punya apa, dakwa surah Az-Zukhruf, puncak asas manusia melakukan mohon syafaat kepada selain Allah kerana perkara-perkara tadi. Baru kita baca ayat sambungan semalam. Jelas Jadi surah Zukhruf cerita 3 dakwa tadi lah. 3 tu yang mana huraian kita tidak akan lari. Bukalah tafsir mana-mana pun. Duduk di mana-mana masjid surau, cerita semacam ini tidak suruh orang buka tafsir Baidawi ke tafsir tafsir Ibnu Katsir ke, tidak akan lari daripada cerita-cerita ini. Tak akan lari. Itulah hebatnya kita mengaji Quran sebagaimana Syah Waliullah talaqi dengan ilmu yang dibawa oleh Syah Waliullah ini. Ayat yang ke-21 kita dah baca dah semalam, ayat 20 wa qalu law syaa ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilmi an illa yakhrusun. Dan mereka berkata, orang Arab jahiliah lah, pasal apa? Pasal mereka suka dengan dunia, mereka telah mengaji Quran ini, mereka kata macam ini. Mereka buat perkara-perkara khurafat yang lain. Dia kata, kami buat menyeru malaikat, kami memohon syafaat daripada Nabi, kami memohon syafaat daripada wali ini. Bukan apa, ini takdir. Allah telah tetapkan kepada kami semacam itu. Dia rasa macam itu. Kami kalau Allah takdirkan macam kami tak buat jahat. Macam kita katalah, kami berzina akan mencurinya, kami tidak berzina, kami tidak mencuri, tapi Allah takdir. Nak macam mana? Dia jual nama Allah untuk takdir semacam itu. Maka Allah jawab, itulah ungkapan yang sia-sia, ungkapan yang tidak benar. Pasal apa? Kata-kata kamu tersebut, malahum bizalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Rupa-rupa kamu cakap itu, kamu tidak ada ilmu, kamu bercakap saja, kamu sikit pun tidak ada ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu menjual nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada mana kamu dengar kata-kata Allah, kamu kata ini takdir Allah? Pernah tak aku beri Quran kepada kamu? Am atainahum kitaban. Pernahkah kami memberikan mereka sebelum ini kitaban Al-Quran? Untuk orang sekarang ni yang mengatakan kalau Allah tak takdir kami kami tak buat jahat. Bila Allah kata macam tu? Quran mana kamu rujuk? Pasal kamu tak pernah baca Quran, kamu tak dengar semua Quran. Sama kan? Sama dia punya konsep dia, orang yang menjual nama Allah sedangkan tak pernah baca Quran, Allah tak pernah kata macam itu pun. Bal qalu mana tadi? Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Pernahkah kami memberi kepada mereka Al-Quran, sebuah kitab Al-Quran yang membenarkan dakwaan mereka yang mengatakan Allah takdir macam itu, lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu? Tak pernah, pasal mereka tak pernah baca Quran pun. Orang sekarang ni pun menjual amalan-amalan dia, menjual perangai-perangai dia tak habis Quran pun, tak baca semua Quran pun, tak dengar semua hadis pun, tapi mereka hanya berprasangka saja Allah suka, Allah redha perkara macam itu. Jadi apa hujah mereka lagi? Bila tanya lagi, kamu baca Quran ke? Tak baca. Jadi bagaimana kamu kata macam ini? Dia jawab lagi, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Tidak ada sebarang bukti bagi mereka pun, mereka mengatakan mereka tak pernah ada Quran pun. Orang sekarang ni kami tak pernah baca, tak pernah faham Quran pun. Bahkan mereka hanya berkata, mereka kata apa? Qalu inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami telah mendapati
tok nenek kami, kami menurut satu jalan agama, tu je kami ikut tok nenek kami saja. Maka kami rasa takkanlah tok nenek kami nak ajar kami benda salah, takkanlah tok nenek kami nak beramal benda-benda yang salah. Tok nenek kami pun manusia juga, dia pun takut juga dengan Allah, dia pun takut juga dengan neraka, takkan dia tak ada beramal benda salah. Nampak tak? Sama kan? Sama orang berhujah dengan amalan-amalan tok nenek ini, itulah. Takkan ustaz tu salah. Takkan ustaz ni salah. Sedangkan ustaz tu tak habis Quran pun. Tak habis hadis pun. Hanya sekadar mengaji benda-benda yang benda lain banyak. Bidang agama ni banyak. Mengajar fardu ain. Tapi tidak mengaji hadis, tak mengaji Al-Quran, tapi mengajar Quran, mengajar hadis. Itu cara dia. Maka takkan mereka salah. Kita kata macam tu. Maka Allah jawab, wa kadzalika ma arsalna min qablika, dan demikianlah. Memandangkan kamu sombong macam itu, kamu beramal dengan sekian. Wa kadzalika ma arsalna min qablika, tidak kami mengutuskan dari sebelum kamu, fi qaryatin, dalam negeri tersebut, min nazirin, seorang pemberi peringatan. Demikianlah, selagi kamu tak berkata demikian, kamu tak melakukan demikian, kami tak akan hantar orang memberi, ya nabi-nabi lah, orang memberi peringatan. Bila kamu kata macam tu, baru kami datang seorang nabi. Illa melainkan qala mutrafuha, orang-orang yang berasa matrafun, orang yang rasa senang kedudukan dia rasa mewah kehidupan dia. Pasal apa? Pasal dia tak pernah susah. Boleh faham? Kami tidak akan datang kepada sesuatu negeri tersebut sehingga penduduk negeri itu merasakan mutrafuha, merasa hidup mewah dia ni. Qala mutrafuha, maka berkata orang-orang mewahnya, inna wajadna, sungguh kami rasa mewah, dan kami juga wajadna aba'ana, menentu nenek kami, ala ummatin, atas suatu umat yang benar, maka kami pun ikut mereka lah. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguh kami atas mereka, kami merasakan mereka lah beramal dengan amalan-amalan yang benar. Dua perkara lah. Kami mewah, takkan Tuhan marah dengan kami. Kalau Tuhan marah kami, mesti Tuhan miskinkan kami. Yang kedua, tok nenek kami pun beramal, takkan tok nenek kami beramal benda-benda yang salah. Atas perkara ni kami lah ikut mereka. Itu maksudnya. Maka Allah jawab, qala, maka Rasul berkatalah, bukan Allah, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul berkata, maka Nabi kita berkatalah, kalau ini untuk kitab Al-Quran, adakah kamu nak ikut juga amalan-amalan tok nenek kamu tadi, walaupun tok nenek kamu tadi beramal dengan benda yang tidak ada bukti? Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, adakah kamu akan menurut juga mereka walaupun aku membawa kepada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dalil dan bukti petunjuknya daripada jalan agama yang kamu dapati betul kamu jauh daripada agama? Kamu nak ikut juga ke? Aku cakap kepada kamu, ini amalan ini ada hadis yang sahih dalam kitab Al-Quran jelas, tapi kamu tak nak ikut, kamu masih nak ikut tok nenek kamu, guru-guru kamu itu, sedangkan dia tidak ada dalil dan bukti. Nampak kan? Sama tak? Kita pergi jumpa dengan dia, suruh beramal dalil dan bukti. Tengok ni, ini ada dalil bukti, tapi kenapa kamu nak ikut juga yang orang tak ada dalil bukti tadi? Sini dia kiaskan tok nenek mereka lah. Qalu, mereka menjawab, pasal dia sombong tadi, qalu, mereka berkata, inna bima ursiltum bihi kafiru, kami tak nak ikut juga, pasal kami benci dengan kamu. Sesungguhnya kami tetap, qalu inna bima ursiltum, kamu tetap tak nak ikut, kamu bihi kafir, kamu engkar apa-apa yang utusan tak dibawa tadi. Kami tak ikut juga, kamu mengutuskan dalil bukti macam mana pun kami tolak juga. Tengok orang yang sombong, dia
Tak ikut bukan kerana poin tadi, bukan kerana ilmu, tapi kerana kesombongan dia tak suka dengan tu, dia tetap menolak sama sekali. Maka untuk golongan ini, untuk golongan-golongan yang menolak kerana kejahilan dan menolak kesombongan, fantaqamna, maka kami menyeksa minhum, dari mereka. Apa dia? Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibi. Perhatikanlah bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Nabi Soleh, semua kami dah hukum mereka. Akibatnya, akibat daripada mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu je puncanya. Mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukumkan dia. Bila mereka mendustakan kami, itu asbab dia aja. Bila mereka mendusta, Allah kata kami letakkan syaitan, suruh mereka buat jahat. Itu dikait-kait. Maka mereka pun buatlah perkara-perkara syirik ini. Maka Allah hukum mereka semua. Maka bila jadi cerita macam ini, orang-orang Arab jahiliah ini mengatakan dia yang betul, Nabi yang salah. Sebab tu dia tak terima Quran. Pasal dia mengatakan Quran tak betul, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka betul pasal mereka mengatakan mereka mengikut Nabi Allah Ibrahim. Kamu tak betul, kamu murtad wahai Muhammad. Kamu lari daripada agama tu nenek kita, agama Nabi Allah Ibrahim. Kami ikut Nabi Allah Ibrahim, buat haji, buat umrah, berbagai-bagainya kami ikut dia. Jadi kamu yang tak betul ini cuba nak suruh kami menyembah hanya Allah, ilah-ilah lain kamu tak suruh sembah. Sedangkan kami amal Nabi Allah Ibrahim kata boleh ada ilah-ilah yang baik. Nampak tak? Dia menjual nama Nabi Allah Ibrahim pula. Kata Nabi Allah Ibrahim ajar kami amalan sekian-sekian. Maka Allah nukilkan kisah Nabi Allah Ibrahim. Ini punca dia, tiba-tiba keluar cerita Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita baca Al-Quran, dia lompat sana, lompat sini. Ini ada hujah dia. Mana dia panggil dalil nakli. Dalil nakli, Allah menukilkan peristiwa nak support apa dakwa dalam Al-Quran tadi. Maka cerita dalil nakli. Wa iz qala Ibrahimu li abihi, maka berkata Nabi Allah Ibrahim kepada abahnya. Ringkas cerita ringkas. Wa iz qala Ibrahimu li abihi, maka berkata Nabi Allah Ibrahim kepada abahnya, wa qaumihi, kepada ayahnya. Tengok Nabi Allah Ibrahim, dia duduk dalam negeri Babylon, negeri Iraq ni. Dia keturunan hebat. Ayah dia keturunan bangsawan, rapat dengan Raja Namrud. Tapi bab akidah, bab melakukan kesyirikan, Nabi Allah Ibrahim tidak ada tolak ansur. Ayah ke, pasdara ke, isteri ke, lawan akidah, lawan amalan, dia tetap berterus terang. Ni dia jumpa ayah dia, jumpa kaum dia. Pasal Nabi Ibrahim ni dikatakan hanya dia dengan isteri dia ya yang berimannya. Dalam satu negeri Iraq tersebut, hanya dia dengan isteri dia aja. Ada pendapat lain mengatakan anak saudara dia seorang, Nabi Allah Lut, dua orang setengah mengatakan hanya isteri dia aja. Tak kisahlah apa-apa pun. Jadi dia jumpa ayah dia, jumpa kaum dia. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku memutuskan, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah, apa yang kamu minta, apa yang kamu beribadat ini. Aku berlepas diri, aku tak nak campur. Pasal apa? Sebelum ini dah cerita dah, amalan sekian-sekian tak boleh syirik, tak boleh. Dia banyak cerita, tapi dia ringkaskan, aku memutus wahai bapa, wahai kaum, aku memutuskan diri daripada bersekongkol dengan kamu. Aku tak nak sembah apa yang kamu sembah, ilah-ilah. Nampak tak? Orang Arab jak kata Nabi Ibrahim boleh sembah bersama-sama dengan Allah, ilah-ilah. Tapi di sini Allah menafikan. Tak betul. Nabi Ibrahim pun jumpa bapa dia, wahai bapakku, aku berlepas diri, aku tak nak sembah apa yang kamu sembah. Maka kantoilah orang Arab jahiliah tadi pasal Al-Quran membatalkan perasaan jangkaan mereka. Illal lazi fatarani. Kecuali yang aku hanya sembah siapa dia? Aku minta tolong siapa dia? Fatarani, orang yang telah menciptakan aku ini, Allah yang mencipta aku ini satu ilah ni saja. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang lain melainkan ilah Allah saja. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia saja yang memberi petunjukkan kepada aku dalam suhuf, dalam kitab-kitab. Aku baca kitab dia, dia beri petunjuk kepada aku. Itu je. Maka Nabi Ibrahim pun sebelum kewafatan baginda, maka dia
berwasiat. Kita baca surah Al-Baqarah panjang lebar ni kan, bagaimana Nabi Ibrahim jumpa anak dia, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi dia jumpa dengan cucu dia, Nabi Yakub, jumpa cicit lagi. Ada apa cicit dia? Nabi apa? Lupa cicit dia kan. Anak cucu cicit Nabi Ibrahim jumpa surah Al-Baqarah, dia berpesan wasiat. Kita berwasiat, wasiat harta. Nabi Ibrahim wasiat Allah Subhanahu wa taala, suruh sembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid ini tetap kekal pada keturunan-keturunannya. Dalam ayat lain dia wasiat untuk la ilaha illallah, tidak ada ilah lain melainkan Allah sahaja wahai anak cucuku. Fi la'allahum yarji'un, kepada Allah inilah yang kita kembali, dan kita tidak nak buat perkara-perkara kesyirikan-kesyirikan yang lain. Jelas Maka kantoilah orang Arab jahiliah, fitnah mereka saja mengatakan Nabi mereka ikut hanya Nabi Allah Ibrahim. Rupa-rupanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga merupakan milah Ibrahim yang sebenarnya. Kita detail baca surah Al-Baqarah ni. Maka habis cerita dalil nakli tentang Nabi Allah Ibrahim, maka bawa balik dakwah tadi. Maka wahai orang Arab, kamu kenapa kamu sombong sangat nak tengok kitab-kitab kami? Dalam kitab ini jelas tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh minta tolong kepada selain Allah, hanya Allah saja untuk ibadahi. Tapi kenapa kamu mengatakan ada ilah-ilah yang lain? Cuba tengok Al-Quran ini. Tapi mereka tak nak tengok Al-Quran pasal mereka leka dengan dunia. Bal matta'tu haula wa abaahum. Mereka aku ya Allah bagi pada mereka kesenangan dunia. Pada orang Arab ini, mereka leka dengan suasana dunia, mereka seronok dengan dunia, mereka rasa betul dengan amalan-amalan masa duduk Mekah, mereka seronok dengan amalan-amalan mereka tahu adakah amalan benar ataupun salah, pasal mereka hanya bersangka. Mereka bersangkaan yang mereka betul ikut Nabi Allah Ibrahim, rupa-rupanya tak betul. Maka Allah kata, kamu hanya berprasangka saja pasal kamu tidak ada kitab nak ikut. Jadi sekarang hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin, datang pada kitab Al-Quran yang kami memutuskan Nabi Muhammad untuk membawa Al-Quran yang benar, yang jelas kepada kamu, supaya kamu betul-betul beramal dengan kitab Al-Quran ini. Maka Nabi bacalah kitab Al-Quran kepada mereka orang Arab ini. Maka bila Nabi baca Al-Quran, ramai juga orang yang ikut Nabi. Maka mereka kata ini tak betul, inilah sihir. Walamma ja'ahumul haqq qalu haza sihrun wa inna bihi kafirun. Dan ketika itu kebenaran Al-Quran baca pada mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya. Kenapa sihir? Kenapa? Maka Nabi pun bukan orang bangsawan pun, bukan orang hebat pun, bukan orang yang kaya pun. Baca ayat Allah tapi ada orang ikut. Pasal apa? Orang Arab jahiliah ini mereka berdalilkan bila kaya, bila ramai pengaruh, bila hebat, barulah orang sokong. Kalau anak yatim susah, mana orang ikut? Tiba-tiba Muhammad ini dah susah, anak yatim, tiba-tiba ada pengikut. Ini ahli sihir. Luar biasa kan? Ahli sihir. Satu, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu, dan kerana mereka mencemuh Nabi lah. Kerana mereka mencemuh Nabi, pasal apa? Mereka mencemuh Nabi. Bila mereka mencemuh Nabi, mereka turut mencemuh apa Nabi baca Quran. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Pelik. Katalah Al-Quran ini benar-benar yang Allah turunkan. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada orang miskin, orang tak popular, orang tak ada pengaruh? Sepatutnya Allah, dia tahu segala-galanya. Sepatutnya kalau dia nak cepat ramai pengikut, cepat orang beramal dengan agama ini, Al-Quran diturun kepada siapa dia? Rajulin minal qaryataini, dua orang kaya di dua bandar ketika itu. Dua Qaryah ini dua Qaryah, dua negeri, yang ni Mekah dan Taif. Mekah orang yang paling kaya ketika tu ialah Walid apa nama tu?
Apa dia? Oh, lupa nama dia. Astagfirullah, tak ingat. Mulai apa tak ingatlah. Al-Walid lah. Anak dia Khalid Al-Walid tadi. Al-Walid ni lah. Al-Walid, ada bapa tak ingat nama dia. Walid. Dan di Taif nama dia apa, lupa nama dia, tak ingat nama lah. Dah lama lupa, tak penting nama tadi. Nama dua nama kaya lah. Sepatutnya Quran tu dengan dia ramai pengaruh, cepat berkembang sepatutnya. Tapi kenapa tu pada Muhammad ini? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Sepatutnya Quran itu kepada orang yang dua kaya ini barulah cepat. Maka Allah tegur. Allah tegur apa? Ahum yaksimuna rahmatu rabbik. Mengapa pemberian kami ini kamu ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagikan perkara rahmat lah, rahmat bertuhan kami ini? Pelik manusia ini. Siapa Allah sekarang ni? Siapa Tuhan? Dia ke aku Tuhan? Dia pula nak ajar aku, nak bagi siapa Quran ni? Aku pilih Quran, ikut aku lah pasal aku Allah. Itu maksudnya. Am yaqsimuna rahmata rabbik. Adakah kamu yang ada kuasa nak bagi-bagikan rahmat tugas ni? Rahmat Quran lah. Pasal Quran sebagai rahmat, boleh bagi petunjuk dah, boleh bagi rezeki. Itu rahmat. Pelik dia pula yang nak turun Quran ajar aku, nak bagi pada siapa-siapa ni. Sepatutnya kami Allah sebenarnya qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Maka kamilah yang membahagi-bahagi antara mereka segala rahmat kepada keperluan hidup, segala kehidupan hidup. Setengahnya kami jadi kaya, setengah jadi kami miskin menderita. Kami yang buat semua, kami Allah, kami Tuhan. Itu maksudnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi semua. Wa rafa'na ba'dahum, kami naikkan darjat semua. Fauqa ba'din darajat, naik darjat semua. Darajatil yattakhidha ba'duhum ba'da sukhriyan. Semua sekali kami bagikan. Kami tu bagi segala-galanya. Sungguh orang ada kerja, semua sekali kami bagi semua. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan Tuhanmu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan segala-gala semua sekali ini. Allah menafikan, Allah matahkan hujah orang-orang Arab jahiliah ini yang berpersangka perkara-perkara tadi. Dia marah lagi orang Arab ni jalan ni. Dia kata pelik lah Muhammad ni. Dia kata dah, kita miskin, pengikut-pengikut dia semua miskin. Kata Allah kaya. Sepatutnya kalau Allah kaya, dia kayalah semua pengikut-pengikut Muhammad ini kalau betul-betul Muhammad ni Rasul dia. Kenapa aku tengok pengikut-pengikut Muhammad ini orang miskin, hamba-hamba. Dah, tengok kami orang kaya. Sepatutnya kalau betul Rasul ini Rasul Allah, Allah pasti tolong dia dengan memberi kekayaan kepada semua pengikut-pengikut dia. Barulah benar. Dia beranggapan kaya sebagai satu hujah. Ayat tadi dah, bila kaya disibuk tak nak ni, tapi dia anggap kekayaan sebagai segala-galanya. Hujah dia kaya baru berjaya, kaya baru Allah redha. Maka Allah jawab, walaula an yakunan nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yazharun. Dan sekiranya bukan bahawa aku takut manusia ini, kalau bukan kerana aku risau semua manusia menjadi kafir. Allah kata ni, kalau aku tak risau semua manusia akan menjadi kufur, semua manusia akan menjadi syirik, semua manusia akan membuat bid'ah. La ja'alna liman yakfuru birrahman, pasti kami orang mikramah ini akan libuyutihim, bagi rumah-rumah mereka buat daripada sukufam minal fiddah, atap-atap loteng-loteng semua daripada perak-perak, wa ma'arija, tangga-tangga pun daripada perak-perak, alaiha yuzharu, semua daripada mah perak semua sekali. Kalaulah bukan kerana kalau aku risau semua manusia ini menjadi kufur, menjadi ahli neraka jahanam, maka semua sekali orang Islam, semua sekali pengikut Muhammad ini, aku akan bagi rumah-rumah mereka daripada emas perak semua sekali. Rumah tangga, loteng atas tu, semua daripada permata semua. Ayat lain,
kursi, meja, semua daripada emas perak semua. Kalau apa? Kalau aku tidak risau, hamba aku tadi aku humbankan ke dalam neraka Jahannam. Bukan sekat rumah saja. Wali buyutihim abwaba. Dan juga pintu-pintu rumah mereka pun daripada emas juga. Daripada emas perak juga. Alaiha yattaqiu. Dan kursi-kursi mereka baring pun daripada perak juga. Ayat lain daripada emas. Tengok. Semua rumah emas perak semua sekali. Kalau aku bagi macam itu, Allah kata, hamba aku semua sekali akan masuk neraka Jahannam. Maknanya kekayaan yang menjadi idola orang Arab jahiliah supaya berjaya tadi palsu. Pasal membuatkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal Allah amat mengetahui hamba-Nya. Ini nama surah kita ni. Wa zukhrufa, mana segala perhiasan. Surah mengenai perhiasan-perhiasan yang diminta oleh orang Arab jahiliah kepada mereka. Kononnya dapat ini baru menjadi lambang kekayaan, maka tak betul semua sekali. Maka Allah ceritalah, wa in kullu zalika, dan tidaklah masing-masing zalika, segala perhiasan-perhiasan itu, segala kekayaan-kekayaan yang orang Arab nak sangat itu, lamma, ayat lagi tengok lamma, melainkan mata, ada mata lagi, mata'ul hayatid dunia, kesenangan yang amat sementara dan amat sikit, yang menjadi kegilaan kamu ini, yang menjadi kegilaan kamu, yang menyebabkan kamu jauh sangat dengan ayat-ayat Al-Quran. Pasal ini yang kamu kejar, pasal zalika lamma mata'ul hayatid dunia, kesenangan kehidupan yang amat sementara ini, sedangkan kamu guna seluruh kehidupan kamu untuk dia, sedangkan wal akhirah, sedangkan akhirat inda rabbika, di sisi Tuhanmu, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya orang-orang yang menggunakan dunia ini untuk pergi hari akhirat, itulah sebenarnya yang bertakwa, yang dapat syurga Allah sebenarnya. Maka selesai bab komen, Allah jawab permasalahan orang Arab jahiliah yang tak mengaji Quran ini kerana mereka leka dengan dunia. Maka Allah buat dakwa yang ke-36. Punca kita ini buat jahat, punca kita ini menyeru kepada perkara-perkara khurafat, punca menyeru memohon kepada selain Allah untuk memohon syafaat. Punca satu je punca dia, pasal manusia tadi ada teman dia yang tukang bisik, itu je. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, sesiapa yang berpaling dari zikri rahman, sesiapa yang berpaling daripada peringatan Al-Quran, peringatan Ar-Rahman, ni peringatan Tuhan Rahman yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah tak gunakan zikrillah? Pasal Allah nak wujudkan sifat dia Ar-Rahman, sifat yang tegas. Aku boleh bagi, kamu tak nak buat, tak apa, aku tunggu dulu. Bila kamu fail juga, aku akan hukum kamu dengan kekerasan. Sifat Ar-Rahman. Jadi yang turunkan Al-Quran, Allah lambangkan dengan sifat Tuhan yang maha pemurah, baik hati, tapi keras. Yang ni tak ikut, dia akan hukum kemudian. Itu sifat Ar-Rahman. Walaupun nampak lembut, tapi keras. Itu sifat Ar-Rahman. Jadi sesiapa sahaja yang berpaling daripada peringatan Tuhan, daripada Al-Quran. Ulang lagi. Ulang. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan daripada Al-Quran. Allah kata, nuqayyid lahu syaitana. Aku akan hukum dia dengan letak syaitan duduk dengan dia. Allah kata, nuqayyid lahu syaitana. Aku akan patrikan. Mana syaitan tak akan lari-lari lagi. Nuqayyid, ikat betul-betul, duduk dengan dia kemana saja, siang malam pagi petang, dia akan bawa syaitan ini menjadi fahuwalahu qarin, menjadi teman setia dia. Mati pun bersama syaitan. Mati saja, bangkit tengok syaitan. Oh, kamu rupa-rupanya. Wahai Allah, kenapa ini kawan aku? Kenapa atas dunia dahulu kamu dia jadi kawan aku? Sepatutnya wahai Allah, kamu jadikan
Qarin ini timur barat dalam ayat lain. Sepatutnya Qarin ini kamu jadikan dia dengan aku ni sejauh timur dengan barat. Barulah betul amalan aku. Baru dia tahu. Sekarang fawalahu Qarin. Tak mengaji Quran, Allah letak Qarin duduk dengan dia. Nampak tak? Jelas lah. Ayat lain. Sesiapa yang mengaji Quran, mengaji tadabbur, ambil ibrah hari-hari dengan peringatan, apa jadi? Allah akan hukum, bukan hukum lah, Allah akan letak malaikat bersama dengan dia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami bersama kamu dunia akhirat, kami bersama kamu. Mati kami ada, dibangkit semula kami ada, kami jaga kamu. Nuzulan, anugerah Allah. Ini kita ni. Qarin kita ada dua. Malah mengaji syaitan, rajin mengaji malaikat. Pilih nak yang mana. Ini Allah memang hukuman. Boleh Maka tugas kawan kita Qarin ini, dan Qarin tak akan terkeluar selagi kita tak mahir Al-Quran. Selagi kita hari-hari tak bertadabbur, tak dengar peringatan Allah, Qarin tidak akan keluar. Bila Qarin keluar? Qarin keluar bila kita mula mendekati Al-Quran. Ambil peringatan-peringatan. Mana kalau nak peringatan ini, kena hari-hari dengar. Hari-hari dengar kata-kata Allah, baru peringatan. Kalau jarang-jarang dengar, tak akan lari syaitan. Malaikat pun kadang-kadang saja. Wa indahum la yasuddunahum anis sabil. Tugas syaitan ini menghalang mereka daripada buat kebaikan, menghalang tuang dia daripada buat baik. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Buat apa pun dapat baik saja. Itu tugas syaitan tadi. Boleh tengok ayat tadi, baca ayat ni rupa-rupanya. Jadi bila hari-hari dengan syaitan, pasal apa? Pasal hari-hari tak dengar Al-Quran, maka matilah dia, ditakdirkan mati dia. Bila mati, bila hidup dengan syaitan, mati dengan syaitan tadi. Bangkit semula hari kiamat. Bangkitkan semula, apa jadi? Hatta iza ja'ana. Ayat ni sama ayat soalan tadi. Hatta iza ja'ana, sehingga datang kepada kami hari bangkitkan semula tadi. Baru tahu rupa-rupanya amalan aku tadi ditipu oleh syaitan. Orang mengajar sunnah, tapi syaitan suruh buat bid'ah. Aku buat bid'ah. Aku ingat betul dah. Sunnah dah rupa-rupanya dipandang baik. Apa-apa buruk yang aku buat oleh syaitan kawan aku ni. Dah. Allah ajar tauhid. Tiba-tiba kita buat syirik. Rupa-rupanya syaitan memandang baik apa-apa syirik yang kita buat ini. Bangkit semula. Lepas sekali kedua tadi, berbondong-bondong tadi. Apa jadi? Hatta iza ja'ana, datang kepada kami. Qala, maka berkata orang tadi, orang bersama syaitan tadi, orang tak mengaji Quran tadi, bahasa kasar kitanya, ya laita, wahai malahnya aku kiranya, dia menyesal kan, wahai malahnya kiranya aku di antara baini wa bainaka, antara aku dengan kamu, wahai dulu kawan rapat sekarang musuh nyata ni. Aku kawan, alangkah baik antara kita berdua dahulu atau dunia dahulu. Bagaimana? Ba'du, sejauh al-musyriqaini, di antara dua jurang timur barat, Masyriq dengan Yathri, baru menyesal. Maka rupa-rupanya kamu ni fabi'sal qarin, rupa-rupa kamulah seburuk-buruk teman setia. Dah. Kita yang paling rapat isteri kita je, tapi isteri kita tak sampai ke tahap dipatrikan. Syaitan ni dipatrikan terus semua sekali. Boleh Maka bila dimarah macam tu, dalam ayat-ayat lain bergaduh ni. Dia marah dengan syaitan. Syaitan kata jangan marahlah, kamu dengar berbagai-bagai huraian ketika alam ini, ketika alam akhirat ini. Tapi surah ini cerita batu je. Maka Allah pun tegur. Dalam ayat lain Allah kata diam semua kamu. Pasal bergaduh ni, diam semua kamu. Walan yanfa'akumul yaum. Lalu dikata kepada mereka, sama ada Allah kata ataupun Allah arahkan mereka kata. Apa dia kata? Walan yanfa'akumul yaum, dan tidak bermanfaat bagi kamu bergaduh pada hari ini. Langsung tidak ada sebarang manfaat untuk kamu berperang hari ini, berhujah. Tak langsung ada manfaat. Pasal apa? Izzalamtum, apabila kalian telah menzalimi, annakum fil azab, sungguhnya kamu dalam termasuk orang azab, musytarikun, orang telah bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersama kamu seperti ni, berdua-dua kamu tu bersekutu, dua-dua kamu dihumbankan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Masya-Allah. Maka
Amat-amat penting ayat ni. Amat-amat penting ni. Pasal apa? Segala perasaan kita rasa malas, perasaan kita tak nak mengaji, perasaan kita nak buat jahat, itulah Qarin yang duduk dengan kita ni. Qarin takkan lari. Selagi kita hari-hari mungkin macam Syekh Qadir Syekh Qadir kita kan, pasal setiap saat dia baca Quran, dia faham Quran dah, mungkin tak tahulah, wallahu alam, ada tak ada Qarin dia. Tapi tengok tak ada jahat, mungkin tak ada Qarin kot. Tapi kalau kita ni rasa kalau datang solat tarawih tu, selagi tak pukul 9 tak datang lah. Banyak lagi kita punya ni kata. Maka bila jadi macam itu dah, bila jadi dengar syaitan kata macam itu, maka Nabi kita cukup sedih lah. Nabi kita cukup sedih bila dia ajar ayat-ayat Allah. Nabi tahu perkara-perkara macam ini. Nabi tahu keadaan dalam neraka macam mana, pada masyarakat macam mana, pasal perkara-perkara gaib Allah bagi tahu dia. Maka Nabi cukup sedih, cukup sayu. Cukup sayu kenapa? Pasal apa? Punca kita ini dihumbankan ke dalam neraka ialah kerana kita jauh sangat dengan Al-Quran. Bila Nabi baca ayat Al-Quran kepada umat dia tolak. Bila umat dia tolak, Nabi cukup sedih. Dalam ayat-ayat Al-Quran seolah-olah tindakan perasaan Nabi, seolah-olah Nabi semacam nak bunuh diri. Nabi rasa sia-sia kehidupan, mati lebih baik. Allah kata akan membinasakan kamu wahai Muhammad kalau kamu rasa macam ni. Banyak Allah tegur Nabi. Nabi seolah-olah masa, pasal apa? Nabi sayang sangat dengan umat dia. Nah, pasal Nabi tahu tak mengaji Quran ini akan dihukum teruk sangat dan kekal. Nabi tahu. Jadi Nabi cukup sedih kalau umat dia dihumbangkan ke dalam neraka jahanam. Demi Nabi sayang dengan umat dia sangat, tapi Nabi baca ayat Allah, orang tak nak ikut, orang tak nak belajar, Nabi cukup sedih. Ini ayat dia. Ayat dia, afa anta tusmi'u summa, maka mengapa, Allah jawab, mengapa engkau berduka cita wahai Muhammad? Kenapa kamu bersedih wahai Muhammad? Dalam ayat lain, kenapa kamu telah membinasari kamu sendiri wahai Muhammad? Apa dia? Afa anta, adakah engkau tusmi'u summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Adakah kamu berkuasa wahai Muhammad untuk mengubah orang, mengubah menjadi orang pekak mendengar, orang buta boleh melihat? Dalam arti kata yang lain, ada kuasa kamu untuk mengubah, memberi hidayah kepada orang yang kamu ajar Al-Quran ini. Tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan sahaja. Bukan tugas kamu nak suruh umat kamu itu ikut terima ilmu kamu. Bukan tugas kamu. Tugas kamu hanya menyampai. Tugas mereka ini serah dengan aku. Kalau mereka zalim dengan kamu, mereka buat kamu sekarang ni, tunggu, aku akan hukum dia. Sama ada aku akan hukum dia ketika kamu masih hidup, ataupun kalau kamu masih hidup dia degil lagi, kau mati, aku hukumkan kemudian lagi. Itulah di antara betul-betul Nabi cukup sedih bila kita semua ini tidak hari-hari mendengar peringatan-peringatan daripada pasal apa? Bila hari-hari kita tak dengar, sebati kemanisan akhirat tidak ada. Kemanisan Allah Esa tidak ada. Kemanisan Rasul, Nabi, sayang Nabi, cinta Nabi tidak ada. Selagi hari-hari kita tak dengar. Pasal apa? Kenapa? Pasal Qarin tadi duduk, masuk saja buang, masuk saja dia buang, dia tutup, dia tendang. Itulah Qarin tadi. Pasal malaikat tak sempat. Bila Qarin ada, malaikat tak masuklah. Punca dia jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita habis dah kan? 50 minit. Ni cek tajuk lain pula. Tajuk sama lagi ni, boleh lagi nak buat sikit lagi? Boleh lagi? Ke cukup dah? 40 ni 40 tadi. Cukup 40 juga lah, 40 kan? 40 yang hari 40. Esok 41 insya-Allah. Kita sambung lagi bagaimana tentang surah Az-Zukhruf, surah mengenai syirik dalam memohon syafaat, itu dia kesamaran dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin.
ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.